Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah. Dan saya Hidayah. Dan hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 kami. Bentangan iaitu tentang Kesan kontemporari terhadap masyarakat dan negara. Jom kita sikat. Cacang. Okey, pengenalan untuk masalah kontemporari ni, masalah terbesar yang dihadapi oleh Malaysia ataupun mana-mana negara lain di dunia ini akibat proses globalisasi adalah perkembangan kontemporari yang secara langsung dan tidak langsung memasukkan nilai-nilai masyarakat barat ke dalam sistem nilai masyarakat tempatan. Maksudnya semua negara menghadapi krisis ni lah. Krisis ni kiranya tak ada negara pun yang terkecuali tentang contemporary ni, masalah contemporary ni. Yang kedua, kita perlu faham bahawa tidak semua nilai masyarakat barat elok untuk kita. Sebabnya masyarakat barat dengan masyarakat tempatan ni berbeza tau. Dia punya cara hidup, cara pemakaian. Tak semuanya kita boleh ikut masyarakat barat. Macam tu. Benda ni dikuatiri adalah kemasukan sebahagian daripada nilai masyarakat barat yang mungkin tidak sesuai untuk masyarakat tempatan. Macam yang saya cakap tadi lah, kita berbeza. Kita berbeza. Maksudnya macam nilai masyarakat tempatan tu ada yang tak elok untuk masyarakat nilai masyarakat barat tu ada yang tak elok untuk masyarakat tempatan. Macam itulah. Okay, next. Okey. Adakah anda tahu apa itu contemporary? Okey, sudah pasti kita tak tahu. Okey, mari kita telusuri apakah yang dimaksudkan dengan contemporary. Okey. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, contemporary bermaksud pada masa yang sama, semasa atau masa kini. So, contemporary ni adalah benda yang berlaku sama ada masa sekarang atau masa depan ataupun masa seterusnya. Okay, kita dah tahu kan apa maksud contemporary tu. Contemporary tu benda yang berlaku masa kini. Okay, masa kini, semasa kini macam tu lah. Jadi banyaklah benda yang berlaku pada masa kini kan yang kita boleh tiru atau kita boleh tengok daripada media sosial. Banyaklah daripada media sosial biasanya kan. Okay, dalam contemporary ni ada kesan dalam perkembangan contemporary ni dia ada kesan dia kepada masyarakat dengan negara kita sendiri. Dia ada tiga dibahagikan pada tiga bahagian lah. Yang pertama sosial, dari segi sosial macam mana perkembangan contemporary ni berlaku daripada segi sosial. Lepas tu yang kedua dari segi ekonomi. Ekonomi macam mana perkembangan contemporary ni, apa kesan dia terhadap ekonomi kita. Ekonomi rakyat Malaysia lah. Ekonomi Malaysia lah. Okay. Yang ketiga, politik. Apa kesan contemporary ni terhadap masyarakat dan juga negara dari segi politik. Macam mana? Apa yang berlaku bila kita ni terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Macam tu. Next. Kesan perkembangan contemporary terhadap masyarakat dan negara kita, yang pertama adalah daripada aspek sosial. Okey. Kesan dia kepada negara kita yang pertama adalah pendidikan negara berkembang, iaitu peluang pendidikan kepada semua. Lepas tu masyarakat dapat berhubung dengan dunia luar dengan mudah. Maklumat dapat dikongsi dengan mudah. Masyarakat mula berfikir secara terbuka. Hal ini kerana bila kita boleh terima keadaan semasa yang berlaku dari tak kira dari negara mana-mana, kita akan membawa impak yang positif kepada negara sebab kita boleh ambil dia sebagai contoh untuk kita improvekan, untuk kita kembangkan negara kita dengan tak kira dari segi pendidikan, dari segi budaya dan sebaliknya yang kita boleh ambil. Benda yang baik yang kita boleh ambil, kita boleh macam teruskan. Okay, go on. Kita ambil budaya orang, kita ambil teknologi orang misalnya, kita ambil, kita bawa ke negara kita dan kita aplikasikan benda tu kat negara kita untuk menjadikan negara kita negara maju. Okay, kita teruskan dengan aspek negatif.
Okey, seterusnya golong aspek sosial, kesan negatif lah. Tadi tu yang Hidayah terangkan adalah kesan positif. Sekarang ni kesan negatif dari segi sosial. Yang pertama, golongan muda kini terpengaruh dengan budaya hidup barat. Mereka menerima pengaruh barat tanpa memikirkan kebaikan dan keburukannya. Diorang ni macam sebab generasi-generasi sekarang ni dia memang terdedah dengan media sosial lah. Media sosial ni kan satu platform yang kita boleh update apa-apa je. Maksudnya tanpa had dan sempadan. Orang daripada luar negara pun boleh je nak update apa-apa masuk dekat dalam media sosial ni. Generasi muda ni memang terdedah lah dengan media sosial kan. Jadi diorang ni akan menerima budaya, diorang akan dapat macam pendedahan lah daripada budaya hidup orang barat ni. Macam budaya hidup barat, mereka akan dapat pendedahan yang banyak lah. Sebab bukan orang Malaysia je yang gunakan media sosial. Orang-orang negara lain pun semuanya guna media sosial. Macam tu. Satu lagi, mereka ni orang golongan muda, generasi muda zaman sekarang ni, dia ni lebih kepada dia orang suka mencuba benda-benda baru. Suka nak cuba baru benda tu, nak cuba benda ni, cuba benda-benda baru lah. Memang sifat ingin mencuba dia orang tu sangat tinggi lah dalam diri dia orang. Tapi mereka ni kalau tak ada bendungan ataupun tak ada bimbingan daripada golongan yang lebih mengetahui macam ibu bapa ke kan, mesti macam mereka akan terdedah dengan keburukan budaya barat tu. Sebab budaya barat tu sendiri ada keburukannya sendiri. Memang dia ada kebaikan tetapi lebih banyak keburukan. Sebab gaya hidup orang barat dengan gaya hidup orang tempatan sangat berbeza. Yang kedua adalah pegangan agama menjadi longgar. Nilai-nilai murni budaya bangsa yang luhur diganti dengan nilai-nilai barat yang bersifat hedonistik. Hedonistik tu lebih kepada kebaratan lah. Pegangan agama menjadi longgar ni sebab apa tahu? Sebab budaya-budaya barat ni, negara-negara luar, mereka ni tidak mengamalkan tidak samalah pegangan yang kita amalkan. Macam tu. Dia ada macam-macam agama. Ada Katolik, ada India, ada Cina, ada macam-macam lah kan agama kan. So kalau pegangan akidah kita ni tak kuat, memang kita akan senang terpesong. Okay. Lepas tu nilai-nilai murni, contohnya orang tempatan ni biasanya dia akan mementingkan kesopanan, keayuan, macam itulah. Kesopanan, keayuan, kelembutan dalam berbicara. Tapi berbezalah dengan orang-orang barat. Bukan semua orang-orang barat yang berkata-kata kasar, tapi kebanyakannya mereka akan gunakan kata-kata kesat. Contohnya macam tak boleh cakap contoh kalau kata-kata kasar ni. Kata-kata kasar ni macam contoh orang belah-belah barat ni biasanya akan mencarut dalam bahasa Inggeris. Macam tu. Mereka ni macam biasa je kalau bahasa-bahasa Inggeris ni. Macam biasa je kalau carut-carutan ni. Dekat ibu bapa pun mereka biasa je. Macam tak ada hormat menghormati. Macam tu. Okey, sekarang kita pergi kepada aspek yang seterusnya. Kita sambung seterusnya dengan aspek negatif dari aspek sosial. Yang kedua, yang pertama adalah masyarakat mementingkan kebendaan sehingga mengabaikan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang diamalkan sekian lama seperti bekerjasama, ziarah menziarahi dan sebagainya. Okey, ni sama macam yang Teha ulas tadi, tapi saya nak ulas sikit lagi. Okey, masyarakat mementingkan kebendaan di sini membawa maksud masyarakat Malaysia ni sekarang dia lebih mementingkan untuk mencari wang, mencari harta berbanding dengan macam contoh, kita ada kenduri kahwin. Lepas tu, masa tu dia ada kerja. Dan dia akan memilih lebih mementingkan kerja. Dia akan pergi kerja dahulu berbanding dengan pergi ziarah, pergi rumah kenduri kahwin. Even saudara mara, adik-beradik, rumah jiran tetangga, dia lebih mementingkan kerja. Dia lebih mementingkan kebendaan tu, harta dunia daripada silaturahim untuk mendapatkan ukhuwah sesama agama, sesama Islam, sesama bangsa. Menyebabkan benda ni jadi benda yang tak bagus untuk masyarakat kita. Tu yang menjadikan ada yang tak kenal jiran. Even duduk sebelah rumah tapi dia tak kenal jiran dia. Hal inilah berlaku disebabkan inilah masyarakat lebih mementingkan kebendaan. Okey. Yang seterusnya, pengaruh liar seperti skinhead, punk, penjahat syaitan dan lain-lain lagi meresap
ke dalam generasi belia, kesannya akan wujud masalah sosial yang sukar dibendung. Okay, sama juga seperti yang Teh dah ulas tadi. Tapi saya ulas lagi sekali, maybe dia dah lupa. Ada lagi satu slide. Okay, pengaruh liar ni macam contoh kan. Contoh. Saya bagi K-pop. K-pop ni yang paling seluruh dunia. Benda ni, budaya ni pergi ke seluruh dunia, bukan Malaysia je. Tapi benda ni ada orang yang terlampau taksub, yang terlalu macam, ya Allah, tak boleh langsung kita nak sentuh dia punya dia punya K-pop dia tu, dia punya artis kesukaan dia. Bila kita sentuh sikit, nanti datanglah di bash ramai-ramai. Contohnya isu Janani baru-baru ini yang tersilap. Maybe dia tersilap, mungkin dia tersilap dengan membuat sebagai sindiran, K-pop ni sebagai sindiran, tapi akibatnya dia di-attack oleh K-popers seluruh Malaysia sampai dia terpaksa deaktif dia punya semua social media dia supaya benda ni tak merebak, macam tak bagi efek kat dia. Macam sebab semua serang dia, macam bash, pergi bash dia, hentam dia cukup-cukup kat media sosial. So benda ni tak baik lah, tak bagus untuk negara kita sebab terlalu mengagung-agungkan budaya luar sampai lupa bahawa kita ni adalah satu Malaysia. Kita ni satu bangsa, satu negara yang sepatutnya saling respect, hormat menghormati antara kita, antara rakyat Malaysia. Begitulah. Okay, kita akan seterusnya dengan aspek ekonomi. Okay, seterusnya aspek ekonomi daripada segi positif. Yang pertama, membuka ruang kepada rakyat dan syarikat Malaysia untuk melabur dan mengembangkan perniagaan mereka di luar negara. Okay, dari segi ekonomi ni, kesan perkembangan kontemporari ni lebih kepada kalau positif ya, ekonomi ni memang bagus lah kan, sebab kita boleh mengembangkan perniagaan kita ke luar negara. Lepas tu, bila kita ada jalinan perniagaan antara dua negara, luar negara ni, maksudnya negara kita ni akan lebih maju lah. Lepas tu perniagaan kita pun akan semakin tersebar lah ke negara-negara lain. Macam tu. Kiranya memang sangat-sangat beri kebaikan lah kepada rakyat Malaysia yang meniaga ni. Yang kedua, memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Okey. Bila datang kepada pekerjaan ni kan, pekerjaan ni banyaklah pekerjaan-pekerjaan yang ada dekat Malaysia dan juga luar negara. Okey, bila pekerjaan dekat Malaysia ni rasa macam kita tak sesuai, kita tak boleh nak go dengan pekerjaan kat Malaysia ni, kita bolehlah cuba cari pekerjaan di luar negara yang sesuai, yang kita minat, yang memang daripada bidang kita sendirilah. Macam tu. Contohlah kita ni lebih kepada designer macam tu. Bila dekat Malaysia tak ada pun maksudnya tak ada syarikat pun yang nak kita kerja dengan dia. Maksudnya semua dah full. Kita boleh cari kat luar negara pula. Bila kita tengok kat luar negara, maybe ada yang kekosongan lagi yang ingin menerima designer daripada Malaysia. Macam tu. Yang suka, maksudnya diorang ni macam lebih suka, diorang suka untuk tahu macam mana pakaian-pakaian masyarakat Melayu. Okay, kita boleh pergi, kita boleh kembangkan lagi. Lepas tu kita boleh beri pengenalan lah kepada mereka tentang design baju masyarakat Melayu, baju kurung macam tu. Dan yang ketiga, rakyat juga boleh bekerja di luar negara dan menimba pengalaman baru yang mampu memajukan negara. Tadi tak nampak. Okey, memajukan negara macam tu. Bila kita dah kerja kat luar negara, mestilah kita tahu macam mana cara diorang ni menguruskan duit, menguruskan masa, macam mana cara diorang bekerja, tepati masa, berkualiti, kerja yang berkualiti, macam mana nak hasilkan kerja yang berkualiti. Jadi bila kita dah balik Malaysia, kita bolehlah curahkan ilmu yang kita dapat dekat luar negara tu, biar rakyat Malaysia ni kenal macam mana kerja yang berkualiti tu berjalan. Macam tu. Jadi negara kita ni akan setanding lah dengan negara-negara. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang aspek ekonomi dari sudut negatif. Okey, dari sudut negatif, nilai-nilai tradisional masyarakat Malaysia
seperti sifat mufakat, kejujuran serta saling menghormati kian luntur. Hal ini terjadi disebabkan masyarakat Malaysia kini terutamanya dalam kaum Melayu banyak yang suka macam dengki sesama Melayu. Dengki bila tengok orang senang. Dia tak boleh tengok orang lebih pada dia. Okey, saya bagi satu situasi untuk memudahkan anda faham apa yang saya katakan ni. Contoh kita adalah kedai Cik Peah. Okey, Cik Peah ni buka kedai makan. Lepas tu Cik Kiah ni tengok kedai Cik Peah ni sangat laku. Dia dengki. Bila dia dengki, dia pun buka juga sebab dia nak buat saingan. So, bila benda ni terjadi, ekonomi tak baiklah untuk ekonomi sebab mereka ni saling berbalah, saling apa orang panggil, bersaing untuk mendapatkan pelanggan. So benda tu jadi macam tak bagus. Sepatutnya kita, sesama kita ni, kita sepatutnya saling tolong menolong. Kita saling menghormati, saling bermuafakat, saling bantu-membantu antara satu sama lain. Okey, jadi bila benda ni terjadi, negara, orang-orang luar akan senang untuk kuasai ekonomi kita sebab tengok kita punya cara kita tu dah tak teguh, tak kuat. Macam saling berbalah macam tu. Okey, politik juga akan memisahkan masyarakat kepada kelompok-kelompok tertentu. Okey, kenapa politik ni tak baik untuk ekonomi kita? Okey, saya bagi contoh lagi. Contoh, bila ekonomi dalam politik ni, dia akan terjadi satu perbalahan. Contohnya, kita ada parti A dan kita ada parti B. Bila ada parti A dan parti B, kedua-dua parti ni ada penyokong. Dan sebenarnya bila kita tengok, sebenarnya parti A ni lagi bagus pada parti B. Tetapi disebabkan penyokong-penyokongnya terlalu suka dengan parti A, tetapi parti B ni lagi bagus. Diorang akan still support yang tak bagus disebabkan sifat macam asabiah, macam berpuak-puak. Okay, sebab dia nak tolong dia punya ni. Sedangkan sepatutnya untuk memajukan ekonomi, sektor ekonomi negara kita, kita kena support, kena sokong orang yang lebih bagus. Lebih bagus. Tak kira lah kita parti politik mana-mana pun. Kita kena cari yang lebih baik untuk memajukan ekonomi negara kita juga. Sebab benda ni akan membawa kesan kepada negara kita. Bila orang yang pegang politik ni, dia tak semestinya dia bagus dalam ekonomi. So kita sebagai rakyat kenalah buat pilihan yang bijak dalam memilih agar kita dapat menstabilkan ekonomi dan dapat bersaing dengan negara-negara luar. Okey, yang kedua, kesan negatif yang kedua, membuka peluang yang luas kepada negara luar untuk menguasai ekonomi negara lain. Ekonomi negara banyak bergantung kepada ekonomi negara asing. Okey, sebagai contohnya, ekonomi negara kita ni banyak bergantung kat negara asing disebabkan kita ni kekurangan pakar dalam bidang ekonomi. Apabila hal ini terjadi, maka berlakulah kemelesetan ekonomi, berlakulah muflis dan sebagainya kerana kita kurang pakar. Yang uruskan ekonomi negara kita ni bukannya orang yang sepatutnya. Kita kena cari benda tu, kita kena rujuk dengan pakar-pakar ekonomi. Kita boleh ambil contoh negara-negara lain untuk mengukuhkan lagi ekonomi negara kita. Okey, itu saja. Okey. Seterusnya, aspek politik. Okey, daripada aspek politik ni, kesan negatif dia, dunia global kini beri kebebasan kepada rakyat untuk bersuara dan mengambil bahagian dalam pentadbiran negara. Okey, contohnya macam sekarang ni kan macam rakyat ni didahului lah macam tu. Bila tibanya pilihan raya, mestilah ada, bila pilihan raya je mesti akan ada manifesto, apa-apa bagai kan. Mesti macam pemimpin akan bertanya kepada rakyat apa yang mereka nak, macam tu kan. So sekarang ni memang kebebasan bersuara dapatlah pada rakyat kita, macam tu. Lepas tu mereka ni boleh, kita sebagai rakyat Malaysia boleh pilih pemimpin yang kita nak, macam tu, yang kita rasa macam boleh pimpin negara kita ni. Lepas tu yang kedua,
Suara rakyat lebih lantang kedengaran dan pihak pemerintah terpaksa berhati-hati kerana masyarakat sentiasa memerhati tindak tanduk mereka. Ini adalah satu kesan positif yang sangat bagus lah daripada segi politik ni kan. Bila dalam perkembangan kontemporari ni. Sebab apa? Sebab pemerintah juga perlu berhati-hatilah sebab rakyat ni mata dia tajam tau. Bila pemerintah ada buat salah, mesti rakyat akan petikaikan benda tu. Lagipun rakyat kan ada kebebasan bersuara. So dia boleh suarakan apa yang dia tak puas hati, apa yang sepatutnya pemimpin kena tapi rakyat tak kena. Patutnya memang itu adalah satu kesan positif lah kepada politik negara kita ni. Contohnya macam ada satu isu ni di negara kita, isu tentang bukan pemerintah, maksudnya pembesar, ahli politik, ahli politik yang sewaktu mereka bermanifesto ataupun sedang berkempen, mereka tidak memakai pelitup muka, pelitup separa muka. Jadi rakyat telah bersuara lah dan telah mempertikaikan kenapa mereka ahli-ahli politik ni tak kena dendaan sebanyak macam rakyat kena. Lagipun ahli politik ni sepatutnya mereka ni lebih berduit lah berbanding dengan rakyat biasa kan. Tapi rakyat biasa kena dendaan yang sangat tinggi, tapi ahli-ahli politik dendanya dikurangkan. Maksudnya itu adalah sangat tak adil lah. Jadi rakyat pun suarakan. Maksudnya rakyat ni bebaslah bersuara daripada bebaslah bersuara untuk hak mereka sendiri. Okey, sekarang kita akan bergerak kepada kesan negatif. Okey, seterusnya saya akan menerangkan kesan negatif terhadap aspek politik terhadap kesan kontemporari negara kita. Okey. Yang pertama, perkembangan semasa dunia mendedahkan negara kepada pengaruh politik dan campur tangan kuasa barat. Okey, mengapa di sini dikata campur tangan kuasa barat? Okey, hal ini disebabkan kita boleh lihat sekarang ekonomi dunia yang telah menerajui pucuk kepimpinan ekonomi dunia ni ada dua negara utama, iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Apabila kedua-dua negara barat ni mereka kuasai ekonomi dunia, jadi negara kita Malaysia terpaksa menjalinkan kerjasama dengan kedua-dua buah negara ni untuk memajukan sektor ekonomi dan juga politik negara kita untuk menjamin kestabilan negara. Okay, jadi benda ni tak bagus sebab kita bergantung kepada mereka. Okay, kuasa barat dengan mudahnya dapat menyebarkan pengaruh dan nilai-nilai mereka di media cetak atau media elektronik. Bila benda ni terjadi, kita terima rundingan kerjasama dengan mereka. Okay. Bila benda ni terjadi, kita terpaksa terima benda yang mereka bawa, anasir-anasir yang tak bagus masuk kat dalam kita punya media cetak dan media elektronik. Okay, benda ni sangat tak bagus sebab dia akan membrainwashkan, akan membuatkan minda-minda generasi muda terlalu bergantung kepada mereka ni, kepada negara-negara barat ni. Benda ni sangat tak bagus untuk perkembangan ekonomi dan juga politik di negara kita. Okay. Yang kedua, sistem politik ala barat telah berjaya mengambil alih sistem politik feudal, tradisional dan menjadi budaya baru masyarakat di Malaysia. Okay, dulu Malaysia ni pegang sistem pemerintahannya macam mana? Dulu kita Malaysia, kita pegang sistem beraja. Okay, dulu memang kita gunakan raja ni sebagai ketua negara. Kalau dululah memang sepenuhnya menggunakan sistem raja. Zaman dulu, kalau kita boleh tengok zaman dulu-dulu sebelum kita merdeka. Okay, selepas kita merdeka, kita telah masukkan sistem barat ke dalam politik negara kita. Seperti sekarang kita telah menggunakan sistem demokrasi. Okay, sistem demokrasi ni bagus, tapi dia telah menghakis sedikit demi sedikit sistem politik kita yang lama. Okay, sistem beraja. Okay, dia macam
kita memang demokrasi tak dapat dinafikan, dia bagus sebab dia bagi peluang kepada rakyat untuk memilih negara. Tapi dalam masa yang sama, tanpa kita sedar, benda ni sedikit demi sedikit dia telah menghakis sistem beraja kita. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita kena berjaga-jaga, kita kena sentiasa buka mata, kita kena peliharakan hak orang Melayu agar benda tu tidak terhakis. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, marilah ramai-ramai kita mempertahankan sistem politik di negara kita, sistem demokrasi dan sistem beraja yang semakin dilupakan, boleh dikatakan makin dilupakan. Walaupun masih ada, tapi benda tu tanpa kita sedar, dia makin lama makin hilang kuasa raja-raja Melayu. So, sama-samalah buka mata, buka fikiran, buka hati. Thank you. Jadi itu sahaja daripada kami berdua tentang kesan perkembangan kontemporari terhadap masyarakat dan negara Malaysia. Jadi itu sahaja dari kami. Maassalamah. terima kasih. Bye-bye. Bye.